الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. سبب نزول ويؤثرون على أنفسهم. Kita masih dalam bicaraan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi syarhi Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Muhammad Al-Jurdani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dalam hadis yang ke-13, masih lagi dalam hadis 13 berkaitan dengan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan sekarang masuk pada perbahasan syarahan beliau tentang sebab nuzul ayat wa yu'thiruna ala anfusihim. Yang mereka melebihkan lebih daripada diri mereka sendiri, bertoleransi lebih daripada diri mereka sendiri. Amal itharu, kata musannif, wa huwa taqdimul ghairi ala nafsi. Ithar maksudnya mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Fahuwa amrun azimun jidda. Ini perkara yang sangat besar. Madahallahu ta'ala ahlahu fi kitabihil aziz biqawlihi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah ay hajatun ila ma yu'thiruna bih. Jadi Allah memuji kepada ahli ithar, kepada ahli ithar, kembali kepada ithar dalam kitabnya yang agung dengan firman Allah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Mereka melebihkan orang lain daripada diri mereka sendiri walaupun mereka sendiri berhajat dengan apa yang mereka lebihkan tersebut. Wa sababu nuzuli hadhihi al-ayah. Apa sebab turunnya ayat ini? Ini masih berkait dengan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sebab nuzul ayat ini ma ruwiya anna rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahda ilaihi ra'su syatin. Ahda ilaihi atau uhdiya ilaihi ra'su syatin. Seorang lelaki telah dihadiahkan kepadanya dengan kepala kambing. Seorang lelaki di kalangan sahabat Nabi, ada seorang menghadiahkan kepadanya dengan kepala kambing. Faqala, kata beliau, inna akhi fulanan wa iyalahu ahwaju ila hadha minna. Sesungguhnya ada seorang saudaraku dan keluarganya lebih memerlukan kepala kambing ini daripada kami. Faba'athahu ilaihi, maka diutuskan kepala tersebut kepada saudaranya tersebut. Faba'athahu dzaka ila akhar. Kemudian yang kedua pula bila dapat kepala kambing tadi dihadiah oleh teman dia, dia kata, kawan saya seorang lagi lebih perlu. Dihantar pula kepada keluarga satu lagi. Falam yazal yub'atsu bihi min wahidin ila akhar. Sehingga tidak berterusan perkara ini, diutuskan daripada seorang kepada seorang, diserahkan pada seorang daripada seorang, hatta tadawalathu sab'atu buyutin hatta raja'a ila al-awwal. Sampailah 7 buah rumah, 7 buah keluarga telah mendapatkan kepala kambing tadi, dan akhirnya balik semula kepada tuan yang asal. Kepala tu patah balik yang mula-mula fikirkan tentang temannya. Ini salah satu daripada sebab nuzul ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Wa qila, satu pandangan lagi menyebut kata sababu nuzuliha, qil ini digunakan dengan sirah tamrid atau sirah majhul. Tak semestinya qil dengan makna dhaif. Qil juga dengan boleh dimaksudkan dengan pandangan yang satu lagi maksudnya. Ataupun ada pandangan lain yang disebutkan oleh para ulama yang lain. Itu qil bukan mesti dengan makna dhaif.
Ada orang bila baca qila dia kata ini pandangan ni dhaif. Tak semestinya. Wa qila sababu nuzuliha, sebab nuzul ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah, annahu jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhudun ay balagha al-ju'u minni al-jahda wa ghayat al-masyaqqah. Jadi seorang lelaki datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan inni majhud. Apa maksud majhud? Iaitu sangat lapar sehingga bersungguh teruk sangat dah katanya. Ghayatil masyaqqah, sangat-sangat teruk. Fa ba'atha ila nisa'ihi faqulna. Maka Rasulullah mengutuskan utusan kepada isteri-isteri Nabi. Lalu mereka mengatakan ma indana illa al-ma'u. Jadi Nabi pergi hantar utusan kepada keluarga Nabi, isteri-isteri Nabi, untuk tanya ada tak makanan di rumah untuk dibagi kepada lelaki ini, sahabat ini. Maka para isteri Nabi kata tidak ada melainkan air sahaja. Hatta Rasulullah pun tak ada makanan. Ini pada zaman Maja'ah. Ini pada waktu ketika kelaparan ataupun kemarau panjang di Madinah Al-Munawwarah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda kepada para sahabat, man yudhifu hadha al-lailata, siapa yang nak jadikan lelaki ini sebagai tetamu di rumahnya pada malam ini. Faqama rajulun minal ansar faqala ana ya Rasulullah. Jadi ada seorang lelaki Ansar, para sahabat Ansar bangun dan mengatakan saya ya Rasulullah. Fantalaqa bihi, maka lelaki ini pun balik bersama dengannya ke rumah. Bila sampai di rumah, maka dia bertanya kepada isterinya, faqala limra'atih hal indaki syai'un, ada tak makanan di rumah kita? Dia pun tak pasti ada rumah kita, tapi semangat untuk bagi kebaikan kepada orang tu tinggi. Maka dia bawa balik rumah tu baru tanya ada makanan. Maka isteri dia kata tidak ada. Qalat la illa qut la illa qutu sibyani. Melainkan hanya ada apa? Yang ada hanyalah makanan untuk anak-anak kita sahaja. Qala fa'allilihim bisyai'in. Legakan mereka dengan sesuatu. Itu dengan cara apa? Dengan ditidurkan. Fa'allilihim bisyai'in fa idza daqala dhayfuna tamam fa atfi'i as-siraja. Maka kata fulan ini, sahabat daripada Ansar ini, kata kepada isterinya, kalau nanti tetamu kita masuk, maka tutupkan api, tutupkan lilin, wa nawwimi al-atfala, dan tidurkan anak-anak kita, wa qaddimi lidhayfi ma indaki, dan bawalah makanan yang tadi yang untuk anak-anak tu dibawa ke depan. Fa fa'alat, maka dilakukan oleh isterinya, wa azhara lahu annahuma ya'kulani ma'ahu. Jadi macam mana cerita dia? Dia pun buat macam makan sekali dengan sahabat yang lapar tadi. Jadi bila masuk, sahabat ni kata kepada isteri dia ada makanan. Isteri dia kata ada untuk anak-anak saja. Kata dia alilihim bisyai'in, bagi dia tidur. Bila dia serah budak-budak macam tu, kata sebagian ulama kata budak-budak kalau lapar dia lebih mudah daripada orang tua lapar. Orang tua lapar dia tak boleh pujuk dengan tidur. Budak lapar dia boleh pujuk dengan tidur. Bila tidur selesai. Tapi orang tua kalau dia lapar dia tak boleh tidur. Kecuali dah terlalu teruk sangat dah, dia tak boleh nak buat apa, dia akan tutup mata tidur. Terus mati terus kan. Jadi bila dah bagi tidur, kata dia nanti kalau tetamu masuk, tutup lampu. Maksudnya macam mana cara dia? Letakkan makanan di depan, bahagikan 3 pinggan, kemudian kita duduk sekali. Bila dah makanan diserahkan, ditolak kepada tetamu tersebut, padamkan siraj, padamkan pelita. Nanti kita pun buat-buat makan. Jadi mereka pun buat-buat seolah-olah macam menikmati makanan tadi bersama dengan tetamu, padahal yang makan tetamu sahaja. Jadi tamu tak nampak dia. Jadi seolah-olah 3 orang sedang makan, padahal seorang saja makan. Ini akhlaknya mereka. Dan waruya anna rajulan, dan riwayat disebut kata satu riwayat ditambah kata pada dalam ni, bila pagi esoknya bertemu dengan Nabi, maka Nabi SAW bergembira dengan sahabat tersebut, lalu menyebut kata Allah Subhanahu wa taala telah memuji kalian dengan menyebut wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Dua ayat ni. Tamam. Wa ruwiya anna rajulan asbaha sa'iman ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ada seorang lelaki berpagi-pagi berpuasa
pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul Nabi masih hidup. Falamma amsa lam yajid ma yuftiru alaihi illa al-ma. Lam yajid ma yuftiru alaihi illa al-ma'a. Dia tidak dapati melainkan air sahaja yang dia boleh gunakan untuk berbuka puasa. Fashariba thumma asbaha sha'iman. Maka dia pun minum air saja sebab tak ada makanan. Minum air dan pagi esoknya puasa lagi. Falamma kana al-yawm al-thalithu ajhadahu al-ju'. Akhirnya dia terlalu lapar. Fafatina bihi rajulun minal ansar. Kerana nampak wajah sahabat ni terlalu lapar, nampak kesan pada wajahnya. Kerana 3 hari dah hanya minum air saja. Ada ni dalil iffah pada sahabat daripada meminta-minta. Tak minta. Tak ada pergi duk bagi tahu ada makanan tak. Tu sahabat tadi ni yang datang kepada Nabi tanya ada makanan tak? Ini majhud. Tu kerana dah teruk sangat dah. Dia dah habis dah. Tak ada cara dah. Barulah pergi jumpa dengan Nabi. Tu pun jumpa siapa? Jumpa Nabi. Jumpa Nabi. Dan memang disuruh pun jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dia tak sebut. Fa fatina bihi rajulun minal ansar. Maka ada seorang sahabat di kalangan Ansar mengetahui dan memahami perkara tersebut. Fatina maksudnya faham. Boleh tengok reti kata sahabat ni lapar ni. Falamma amsa, bila mana dekat dengan petang, ata bihi ila manzilih, maka dibawa lelaki tadi ke rumahnya. Faqala li ahli, maka dikatakan kepada isterinya, hal indakum min ta'amin? Tanya, ada makanan? Faqala ahluhu, maka ahli keluarganya ni, isterinya menyebut indana ma yushbi'ul wahid. Ada satu ya, untuk seorang je makan, maksudnya. Makanan ni untuk seorang saja yang boleh kenyang. Wa kana sha'imina wa lahuma sabiyah. Dan kedua-dua mereka pun puasa juga. Dan mereka ada anak kecil perempuan seorang. Jadi 3 orang maksudnya. Makanan ni cukup untuk seorang saja. Maksudnya kalau kata bahasanya, boleh dekat anak kita aja kalau nak makan. Kita pun kena share aja. Tapi dah bawa balik tetamu. Maka kata suami kepada isterinya, faqala li zawjatihi, idza daqala ad-dhaifu fanawwimi as-sabiyata qabla al-'asha. Maka tidurkan anak kita ni sebelum makan malam. Wa atfi'i as-siraja, dan tutupkan lampu, tutupkan lilin tu. Wa nadhharu lid-dhaifi anna na'kulu ma'ahu hatta yushbi'a. Dan kita pun buat-buatlah macam kita makan juga, sehinggalah teman kita ataupun tetamu kita tadi makan sampai kenyang. Jangan bagi dia malu. Faja'at bi saridin wa wada'atuhu, maka dibawa dengan sarid. Sarid ni apa dia? Sarid ni makanan yang kalau di Mesir dipanggil fattah. Sarid ni panggil fattah. Kalau bulan puasa dah fattah ni. Fattah ni nasi, bawahnya dilapisi dengan dengan roti, dengan aish, kemudian dimasak dengan air daging. Dia macam nasi daging. Sedap. Dah dekat buka puasa lah. 1 jam lagi. Jadi nasi, kalau kita bulan puasa ni nasi kan Arab dia lembek sikit. Dia nak macam nasi Jepun sikit. Nasi dia. Kalau tak pandai masak, orang kata pulut lah. Jadi nasi lapis dengan roti, kemudian nasi lagi, lapis lagi roti, nasi lagi, lapis roti lagi. Allah. Lepas tu atas dia daging. Atas dia daging masak macam sup tu. Ni kalau bulan Ramadan, masjid-masjid yang jamu macam ni penuh lah. Dia ada panggil Maidatul Rahman. Dia panggil Maidatul Rahman. Jadi kami ni pelajar Azhar kalau duduk di Mesir dulu ni, kalau malah masak hari tu di rumah, khusus yang tak ada isteri, tak ada anak-anak ni, dia akan pergi masjid lah. Carilah masjid mana hak sedap-sedap tu. Dia tahu dah masjid mana sedap. Dia akan talak lah, tak mana lah. Dia try semua 30 hari. Dia tengok masjid ni, tak sedap. Dia pergi masjid ni pula Maidah Rahman, dia biasa. Pergi masjid ketiga, sedap. Masjid tu lah dia pergi. 30 hari, masjid tu yang talak. Tengok hari tu tak sedap pula, masjid lain pula. Maidah Rahman besar saja, penuh. Dan kalau kita tak sempat pun, ada aja orang akan bagi makanan tepi jalan. Sambusa ke. Ada ayak, satu ayak di Mesir yang tak ada di sini, yang saya teringat sampai lah ayak. Waktu bulan puasa aja ada. Arqsusi. Dan minum arqsusi, dia kalau tengok ujung depan-depan nampak yang ketum. Ayak dia nak macam ketum sikit. Dia buat daripada akak kayu. Ada jual di kedai-kedai, dicampur sekali dengan soda. Kalau minum ni, ayak ni pahit. Tapi sampai dekat tekak dia manis.
Arti minum lah, ada arti minum. Dia tahu ayak apa ni. Tapi ayak ni hanya bulan Ramadan je ada. Kalau Ramadan ada dijual di kedai-kedai asir, kedai jus. Ada jual air Al-Qasusi. Ayak ni sedap. Kalau bulan Ramadan akan cari ayak ni lah. Kalau Ramadan, sebab Ramadan dia ada pun jarang kedai-kedai tak Ramadan jual ayak tu. Dah ada Arab ajak kita buat, tapi kita tak ingat macam mana nak buat tu. Dan kadang buat tak jadi. Dia rasa soda lebih pun tak sedap juga. Ada satu kedai di Mesir ni yang sedap, saya duduk makan, duduk minum kalau kita bulan Ramadan. Bukan minum sehari lah, beli bawa balik. Saya duduk minum tengah hari pula. Jadi ayak tu, jadi dibawa dengan sarit. Sarit ni apa dia? Bahasa kita kalau di Mesir dipanggil fattah. Fattah. Kalau di Arab Saudi mungkin ada tambahan lagi, dia letak dengan jagung dalam tu, ada daging dalam tu, ada berah, nasi, kemudian ada roti dalam tu, macam-macam dia campuran sikit sarit. Tamam. Ni yang Sayyidina Rasul SAW sebut apa ni, Nabi kata bandingan Sayyidatuna Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain adalah seperti lebihnya sarit daripada makanan lain. Kerana sarit ni kalau makanan campuran banyak dalam tu yang orang panggil apa, pelbagai. Jadi maksudnya Sayyidina Aisyah ni semua ada dekat dia. Cantiknya, cerdiknya, lagi apa lagi, ilmunya, semua lengkap. Maksudnya dia macam sarit. Tapi Nabi bagi tahu sarit tu bukan nak bagi tahu kata saritlah makanan paling sedap dalam dunia. Tak, kerana masing-masing kaum dia ada makanan paling sedap. Tak, kalau saya cerita sarit ni pun fattah, kalau ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, ayah-ayah semua pi ke Mesir makan-makan kata biasa ya. Sedap nasi kandak kita lagi. Kira banding macam tu teruk. Sana mana ada mamak kan. Mana ada nasi kampung Melayu pergi jual kat belah Mesir tu. Hak tu paling sedap pun. Nak banding dengan makan full saja dengan tok miah. Kira sedap lagi sarit lah. Sebab sarit ni jarang-jarang jumpa. Melainkan pada waktu-waktu tertentu saja. Dan ada kedai-kedai tertentu yang jual yang sedap. Baik. Tak semua kedai dia sedap juga. Dah saja cerita api lah. Faja'at bisaridin wa wada'atuhu. Maka sahabat isteri ni bawa mai sarid, letak di depan Nabi SAW. Letak depan Nabi lah. Letak di depan suaminya dan juga tetamunya tadi. Wadanat minas siraji ka'annaha turidu an tuslihahu fa'atfa'atuhu. Kemudian isteri Nabi pun pergi macam cakap macam suami dia pesan tu. Dia pergi tengok dekat lilin tu, macam seolah macam dia nak perbaik lilin tu. Dia pergi tengok kat lilin, dia nak perbaik, dia padam sajalah. Tak kira kalau dia pergi padam jelas depan nampak sangat. Dia kata bijak lah, cerdik. Walaupun laki dia kata atfi'i as-siraj, tutuplah, padamkan lilin tu. Jadi isteri ni Jalil kata ni bijak, tak ada lah betul bendui. Dah depan orang tu kata laki kata padam lagi lilin tu, dia pun pergi makan nampak sangat kata betul sangat. Tengok ni segak comelnya akhlak. Buat macam suami dia suruh, kena dengan apa yang disuruh tu, tapi ada dia punya sedikit lakonannya. Cara tu macam nak perbaik lilin tu, kenapa lilin ni padam. Jangan tiup dengan mulut lilin. Tiup dengan mulut mewarisi kepapaan. Sebab tu orang yang sambut bersedih duk pitak lilin banyak-banyak atas tu, umur 80 dah, pitak lilin 80 batang, tak nampak kek tu. Tiup mati terus, tak ada nak tiup, keluar habis nyawa-nyawa kali dengan tiup tu. Tapi pandai lagi orang lah, pandai. Umur 80 dia tak buh dah 80 lilin, dia buh satu lilin je. Pada satu lilin dia kata. Tiup tu pun teruk. Tak, jangan tiup lilin, tak elok. Tu mewarisi kepapaan. Tiup lilin waris kepapaan, boleh jadi miskin. Yang kedua apa dia? Tinggal sampah dalam rumah, mewarisi miskin. Sawang dalam rumah tak buang, mewarisi miskin. Tak sawang. Kalau ada sawang ni yang akan kena santri ya. Sebab mereka tidur sini. Lagi apa dia lagi? Pakai seluar duduk. Betul, pakai seluar berdiri, mewarisi miskin. Lap seluar dengan tangan, tengah duk basah, lap dekat kain, dekat seluar, mewarisi miskin. Makan nasi, lap kat seluar. Elok. Comel je, beretang je kain tu. Kain hitam tak apa, macam ni kan, perak lap tu. Mewarisi miskin. Pakai serban duduk, mewarisi miskin. Seluar kena pakai duduk, serban kena pakai berdiri. Jangan pakai duduk. Ada lagi banyak benda ni.
Hak tu semua mewarisi kemiskinan, kepapaan. Dan kesemua benda tadi apa dia? Tajribah. Tajribah daripada para ulama, dan mereka sebut dalam kitab-kitab tentang perkara tersebut. Disebut dalam kitab apa? Dalam kitab bab berkaitan dengan penuntut ilmu. Kenapa disebut dalam kitab penuntut ilmu bab ni? Kerana penuntut ilmu perlu kepada bulughah, perlu kepada kewangan untuk mereka mengaji. Dan kadang-kadang disebabkan kerana kurangnya kewangan menyebabkan mereka terpaksa keluar untuk nak pergi bekerja. Macam dulu orang tua-tua dulu, dia pada cerita kalau duduk di pondok, bulan-bulan duduklah cari kerja dulu sebelum pergi pondok, kerja dulu. Kerja dalam 2 bulan dapat duit, pergilah motong getah ke, cari apa ni pergi angkat kelapa sawit ke. Dapat dalam 2 bulan gaji, pergi duduk pondok pula 2 bulan. Habis duit gaji tadi, pergi kerja pula. Lepas tu kata kadang-kadang main kitab khatam dah. Pergi mula kitab, patah balik semua kitab khatam dah. Tengah tak ngaji, di lompong kata kitab. Kes apa? Kes pergi kerja. Balik. Duit tak ada. Kata, nak buat macam mana? Kadang-kadang ambil upah di kampung, tampi padi, ambil upah. Tengok orang kampung buat padi, pergi tanya, ada tak kerja-kerja apa boleh buat? Berapa tampi padi, prasing padi, buat kerja-kerja macam tu, dapatlah duit sikit. Lepas tu tumbuk berah, tumbuk padi tu, keluar berah tu, ambil pula gaji tu. Untuk ni dapat gaji pun, gaji pun dapat berah sikit. Ataupun dapat buah nyok balik, buah nyok tu pula jual pula, ataupun buah nyok tadi gunalah untuk buat minyak kadang seumpamanya. Ni yang geng-geng construction ni, yang apa ni, geng-geng umpama buat kerja ni, depa pernah tawar kat santri kata, kalau nak kerja kata cabut paku je kata, sehari 50 depa bagi. Kalau kata bagi santri buat tu, pakai lompat naik atas tu, dapat 50 sehari kan. Tak kira jatuh setengah kan. Jadi orang panggil 9 anak budak hitam, jatuh seorang tinggal 8 kan. Tu lagu tu Asim tadi pergi mana? Pergi misi rumput Muhammad Teh misi rumput, boleh pula kan. Dapat gaji lagi. Tapi tengah hari kuat tu, entah tu, boleh tahan. Ustaz mampu lah. Kau minum ayak ni? Ada lah. Kau pergi minum ayak kat belakang rumah kan. Bawa lupa kan. Kerja berat kata ni. Baca Quran di sini. Santri-santri baru ni baca Quran di kubur. Dapatlah seorang 200. Mana 14 orang. Tapi kalau dia tamak sikit, pergi baca 2 orang aja dia dapat seorang 1500. Tapi duduk di kubur seorang-seorang lah lepas tu. Baik. Ada seorang kiai nama Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim Lirboyo. Anak murid kepada Syekhuna Khalil Bengkalan. Beliau waktu mengaji dengan Kiai Khalil di pondok Kiai Khalil Bengkalan di Madura, dia miskin, jadi tak ada. Jadi satu hari dia keluar senyap-senyap pergi kerja. Kerja dia buat apa? Kerja dia kutip buah nyok. Itu ya. Kutip buah nyok. Naik pokok nyok silap. Lepas tu kutip buah nyok. Jadi upah dia dapatlah secupak berah. Naik buah nyok daripada petang tu, dah habis kelas pengajian pagi, dia keluar pergi kerja. Kutip buah nyok. Dan bila dah dapat buah nyok tu banyak mana yang tuan tu nak, kemudian dapat dia punya upah dia secupak berah. Bukan segantang, secupak. Cupak berah banyak mana? Esok kena pergi kerja lagi, dapat cupak lagi. Beda nak makan sehari 2 hari. Jadi bila dapat cupak berah tadi ni, baliklah dia. Sampai-sampai di pondok, tengok Kiai Khalil duduk tunggu dah dekat depan pintu pagar pondok. Kiai Khalil tengok. Kiai Khalil kata, pergi mana? Kata saya. Dia tak cerita kata dia pergi kerja. Tapi dia tak abang kat Kiai Khalil dulu sebelum tu. Lepas tu baru dia beritahu kata saya pergi kerja Kiai. Kata. Kiai kata tu apa dia tu di tangan? Katanya berah. Berah dia kata, elok. Ayam saya tak makan lagi. Ayam saya masih tak makan lagi. Pergi bagi kat ayam. Dia tadi dah kerja sehari. Aku bagi kat ayam. Dia kata kalau kamu nak makan, belakang rumah saya ada daun singkong. Singkong tau? Daun ubi. Daun ubi kan, daun singkong. Makan daun ubi tu kata. Ambil daun ubi tu, rebus makan tu. Ayam tu, berah tu, bagi kat ayam. Pergi kat ayam. Kawan pun tak perintah dengan tuan guru, pergi bagi kat ayam. Kemudian Kiai Khalil kata tak perlu kerja lagi. Duduk di pondok saya, cukup. Kemudian datang anak-anak murid yang baru, Kiai Khalil akan suruh pergi mengaji dengan Kiai Abdul Karim. Pergi mengaji dengan dia. Dia pergi kepala mutola'ah. Setiap anak-anak murid pergi, dia akan bawa makanan.
kat Kia-Khalid. Ada yang bagi duit. Kalau dapat duit, dia mengaji, anak murid dia akan serah duit, bagilah duit berapa ringgit pada mengaji kitab dengan Kia-Khalid. Kia Abdul Karim. Jadi Kia Abdul Karim pun dia ambil duit tadi, dia akan buah katil. Dia buah tilam dia. Buah. Tak pernah tengok. Cukup setahun dia buka balik, menangis dia. Penuh duit bawah tu. Dia kata, ni berkat ikut cakap Tok Guru. Tok Guru tu jangan kerja. Duduk saja, mengajar saja cukup. Duduk saja di pondok, bantu. Akhirnya sungguh dapat. Seperti mana, lebih daripada apa yang dia inginkan. Lebih daripada apa yang dia inginkan. Kena sabar lah. Itu cara dia. Jadi Ki Abdul Karim akhirnya buka pondok Lirboyo. Lirboyo di Surabaya, dekat Indonesia. Kita mengaji itu Lirboyo. Ni Izzat mengaji Lirboyo. Betul ke pengasas dia Ki Abdul Karim? Kita tak kenal. Sekeh pala. Itu pengasas dia. Pondok Lirboyo berapa tahun dah? 100 tahun. Ada. Tanya kat dia, orang tanya tiang. Dia kena jawab. Dia renyih. Itu dia. Dia cucu Tok Guru. Tok Wan dia belah mak pun Tok Guru, belah ayah pun Tok Guru. Dulu. Hak rasmi masjid ni Tok Wan dia lah. Tuan Guru Haji Yusof Tobiak. Tok Wan dia belah mak. Belah ayah. Itu Izzat. Renyih lagi. Dia antara yang masuk lambat. Yang mai temu duga abang dia. Yang boleh masuk dia. Itu kita heran tu. Itu kata rezeki ni dia lain macam kan. Hak masuk temu duga orang lain, hak dapat orang lain. Tok Wan dia berapa kali mai sini. Tuan Guru Haji Zakaria, Pondok Ampang, Mudi Jeneri, Sik. Tok Haji Zakaria. Tok Haji Zakaria ni kalau dia mai mana-mana pondok, semua Tok Guru pondok hak muda-muda semua takut. Tak berani. Sebab Tok Guru dia hantam terus ya. Tok Haji Zakaria. Tok Guru mai sini kat 5 kali tak silap dia. Mai duk minta kat saya nak bagi masuk cucu dia. Saya dengan penuh ketegasan tak bagi. Saya tak boleh Tok Guru. Ramai orang mai temu duga. Tak boleh. Kali saya pergi lawat dia, lepas beberapa kali dah dia mai sini, saya pergi lawat dia. Pergi lawat jamu mi. Tapi dia ni tak keluar jumpa saya ni. Nama kata budak ni. Dia tak mai jumpa aku nak salam ke, tak ada. Dia duduk dalam rumah dia dah nak darah ni. Lepas tu saya pergi dengan adik saya, dengan Ustaz Siraj, pergi makan kat rumah dia, makan mi petang tu. Lepas makan dia kata kat saya, surau tu nanti kosong lah. Surau pondok dia kata. Tunjuk surau pondok. Surau tu nanti kosong dia kata ni. Saya kata, kenapa tu? Dah entah tak terima dia kata. Tak terima cucu anak pergi mengaji kata. Siapa nak mengajar ni surau tu? Saya kata, buat dah. Dia ulang balik. Aduh. Saya kata, mai lah, mai. Tu lah. Tapi lepas beberapa bulan kau nak mai tu pun. Lihat betul budak ni. Kan? Akhirnya dia mai juga lah. Tu saya pesan kat dia mengaji bagi betul-betul. Bagi macam hak Tok Wan duk harap tu. Jangan balik jadi mangkuk ayun. Hak Tok Wan duk harap tu, hak tu kena bagi jadi macam tu. Kena mengaji sungguh lah. Kena mengapai rajin. Kena banyak murajaah. Kena ikut dalam pengajian. Jangan malah. Jangan duk buat benda pelik-pelik. Dia duk curi rokok orang. Kan? Tak ada lah. Sini tak ada isap rokok. Alhamdulillah. Bilan? Ada kah sini isap rokok? Tak ada dia tak isap rokok. Saja tanya Ada ke isap rokok apa ni? Nama apa tu? Izzat? Tak ada kan? Tak ada. Bibi am isap rokok pun. Dah. Ini haram lah. Haram benda tu. Fa in qila, baik kata apa ni dalam pandangan, wadanat minas siraji ka'annaha turidu an tuslihahu fa atfa'athu fa nazalat hadhihi al-ayah. Maka turunlah ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Tadi tengok macam mana anak murid ikut cakap Tok Guru dia tadi. Dia cerita pasal masalah tentang pengajian dan seumpamanya lah kaitannya. Fa in qila kaifa sagha lahuma tanwim as-sibyan biduni aklin. Kalau ditanya, bagaimana mereka boleh menidurkan, kaifa sagha lahuma tanwimu sibyan biduni aklin, bagaimana boleh ditidurkan kanak-kanak tanpa makan? Fal jawabu, maka jawapannya dia anna sibyana lam tashtadda hajatuhum lil akli. Sibyan ni mereka tidaklah terlalu
kuat sangat hajat mereka untuk makan. Betul tidak? Betul? Budak-budak kalau dia boleh main handset, dia terlupa makan. Dia boleh sehari tak makan. Lepas tutup handset tu habis bateri, dan lapak waktu tu. Dia boleh terlupa. Lepas tu lam tashtadda hajatuhum lil akli. Tamam? Dia tak apa nak bimbang sangat bab makan ni budak-budak. Ni akhlak budak-budak. Sebab tu kadang-kadang orang-orang yang sufi ni kena tengok juga budak-budak. Dia tengok akhlak budak-budak. Tengok macam mana budak-budak dia tak sibuk untuk nak cari makan. Kerana dia syaghal dengan satu benda yang dia bagi fokus sungguh dengan benda tu, dia lupa dengan makan. Macam itulah kalau orang ni akhlak dia macam tersebut dengan Allah, maka dia akan lupa terus dengan semua benda lain. Betul tidak? Budak-budak ni ada akhlak tu. Ajaib budak-budak ni. Lepas tu pada budak-budak ni ada iktibar kalau kita tengok. Lepas tu dia jenis ni, jenis tak berasa. Betul budak-budak tak berasa. Dia berkelahi dengan kawan-kawan lagi dia baik balik. Tak macam orang tua. Orang tua kalau berkelahi, Allahu Akbar, huduh betul. Padahal benda kecil je. Benda kecil je. Pasal kes beli ayak ni pun. Ya. Dia duduk sana. Dia rumah. Duduk ada atas meja putih tu, dekat rak kunci tu. Sangkut. Faham? Sampai kira berkelahi lah kalau kita kes jamban ni pun. Kes dia keluar-keluar busuk jamban tu. Lepas tu kata pula apa ni berak daripada apa ni. Kawan tu berasa kali tak sembang. Kes tu budak-budak kata kita sama-sama take busuk. Budak-budak. Dia kata biasa, relax. Kalau tak teriak wah, lepas tu tak pergi main balik. Boleh kawan balik. Boleh tengok handset balik sama-sama. Boleh balik lawan duk melukis sama-sama. Ni budak-budak akhlak dia. Dia terlupa, dia cepat lupa dengan benda yang orang panggil apa, menyakitkan hati dia. Dia benda yang orang panggil apa, sat saja. Benda-benda macam tu. Ni akhlaknya kanak-kanak yang tak ada pada orang tua. Wa innama khashiya anna at-ta'ama idza ji'a bihi lid-dhaif wa hum mustayqidhun. Jadi yang dibimbangi kalau kata makanan tu datang waktu ketika budak bangun, tu masalah lah. Lepas tu ditidurkan budak. La yatrukuna al-akla minhu walau kanu shiba'an ala 'adati as-sibyan. Tamam? Sebab tu kerana tu kalau budak ni dia lapar pula dan dia jaga, dia tak akan tinggal makan. Dan dia akan tunjukkan dia nak sungguh makanan tu. Sebab tu ditidurkan. Fa yushawwishuna 'ala ad-dhaif, dan tu akan boleh menyebabkan jadi kekacauan kepada tetamu pula. Tetamu pula jadi kesian pula lagi. Sebab tu ditidurkan dahulu kerana sebab yang disebutkan tadi. Judus sahabatil kiram. Ini ada cerita berkenaan dengan pemurahnya para sahabat yang mulia. Wa ruwiya anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu aqadha 400 dinarin. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengambil 400 dinar. Faja'alaha fi surratin thumma qala lil ghulami. Kemudian Sayyidina Umar letakkan dalam satu uncang surah. Kemudian diserahkan kepada ghulam, kepada hambanya. Kata Sayyidina Umar, izhab biha ila Abi Ubaidah bin al-Jarrah thumma talka bi fathi ta wal lam wa tashdid al-kaf. Fathi ta wal lam talakka. Talakka. Thumma talakka ay abti sa'atan fil baiti hatta tanzura ma yasna'u biha. Jadi kata Sayyidina Umar, pergi kamu kepada Abi Ubaidah Al-Jarrah. Siapa Abi Ubaidah Al-Jarrah? Salah seorang ahadul mubasysyirin bil jannah, seorang sahabat Nabi yang dijanjikan syurga dalam satu hadis, 10 orang. Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nabi sebut dalam hadis, amin hadhil ummah, yakni orang yang paling amanah dalam umat ini adalah Sayyidina Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Saya dah lawat maqam beliau di Jordan. Maqam dia di Jordan. Alhamdulillah. Jadi kata Sayyidina Umar, kamu pergi bawa ini kepada Abu Ubaidah. Summa talakka. Kemudian apa dia? Abuti. Tunggu dulu. Jangan balik terus. Tunggu dulu, duduk sat dalam rumah dia, tengok dia buat apa dengan duit tu. Fa dhahaba biha al-ghulamu ilaihi faqala. Maka ghulam ini, hamba ini, budak lelaki ini pun bawalah duit tadi pergi kepada Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yaqulu laka amirul mu'minin. Maka budak ni kata apa? Ij'al hadhihi fi ba'di hajatik. Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab pesan kepada saya untuk bagi tahu kepada kamu, wahai Sayyiduna Abu Ubaidah, agar kamu jadikan duit ini sebahagiannya digunakan dalam sebahagian kehidupan. Bukan sebahagian duit ni. Duit ini gunalah untuk hajat kehidupan.
Ni. Faqala wasalahu Allah wa rahimah. Moga Allah Ta'ala menyambung dia dan merahmatinya. Jadi macam ni ucapan terima kasih daripada Sayyidina Abu Ubaidah kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Summa qala ta'ala ya jariyah idhabi bihadhihi as-sab'ah ila fulan wa bihadhihi al-khamsah ila fulan hatta anfadhaha. Kemudian dia panggil hamba perempuan dia. Dia kata, mai Sat, ni hamba dia. Ni hamba lelaki ni duk ada. Panggil hamba perempuan dia. Mai. Ta'al ya jariyah, mai sini Sat. Okey, ambil 7 dinar ni pergi bagi dekat fulan. Jadi perlukan duit. Duit tadi ni hak tu bagi kat dia punya tu. Ambil pula 5 dinar lagi. Hak ni pergi bagi kat fulan. Hak ni pula bagi kat fulan. Hak ni bagi kat fulan. Habis 400 tu. Habis 400 dinar tadi. Faraja'a al-ghulamu ila Umar fa akhbarahu. Maka hamba lelaki ni balik kepada Sayyidina Umar, dimaklumkan kepada Sayyidina Umar, fawajadahu qad a'adda mislaha li Mu'az bin Jabal. Nah, maka Sayyidina Umar pun dah siap dah 400 dinar nak bagi kepada Sayyidina Mu'az pula. Tadi dah bagi kepada Sayyidina Abu Ubaidah, ni bagi kepada Sayyidina Mu'az. Wa qala izhab biha ila Mu'az bin Jabal wa talakka fil baiti sa'atan hatta tanzura ma yasna'u biha. Nah, duduk juga di rumah dia, jangan kamu keluar lagi sehingga kamu tengok dia buat apa dengan duit ni. Wa dhahaba biha ilaihi faqala yaqulu laka amirul mu'minin ij'al hadhihi fi ba'di hajatik. Nah, pergi sampai kat Sayyidina Mu'az, sama juga disebutkan kepada beliau seperti mana yang disebut kepada Sayyidina Abu Ubaidah. Kata ni jadikan sebagai keuangan kamu, kegunaan kamu, wahai Sayyidina Mu'az. Sayyidina Mu'az siapa dia? Sayyidul ulama. Nah, fil akhirah. Ini ketua para ulama di akhirat nanti. Faqala rahimahullahu wa wasalahu. Moga Allah merahmati Sayyidina Umar dan moga Allah menyambungnya. Maksudnya masukkan dia ke dalam syurga Allah Ta'ala. Faqala ya jariyah. Maka Sayyidina Mu'az pula panggil dia punya hamba perempuan dia. Ya jariyah mai, idhabi ila baiti fulan bikadha wa baiti fulan bikadha. Fattala'at imra'atu Mu'az faqalat nahnu wallahi masakin fa'atina. Sayyidina Mu'az suruh pergi bagi kat rumah ni fulan, bagi kat rumah ni sekian. Tiba-tiba isteri Sayyidina Mu'az keluar. Isteri Sayyidina Mu'az kata apa? Nahnu wallahi masakin. Kita pun miskin ni. Kita pun tak ada duit. Fa'atina, bagi kat kami sama. Walam yabqa fil khirqati illa dinaran. Dah habis dah duit. Ada 2 dinar je lagi. Fadafa'a bihima ilaiha. Maka Sayyidina Mu'az bagi kepada isteri dia 2 dinar lagi. Faraja'al ghulamu ila Umar fa'akbarahu bidhalik. Fasurra bidhalika Umar. Umaru. Nah, maka ghulam tadi balik cerita kepada Sayyidina Umar tentang apa yang dia perhatikan. Gembira Sayyidina Umar dengan berita tersebut. Maka kata beliau apa dia? Innahum ikhwatun ba'duhum min ba'd. Mereka ini adalah saudara sesama mereka. Maksudnya dia tak makan seorang-seorang. Dia akan bagi kepada saudara-saudara dia yang lain. Inilah akhlak, dan Sayyidina Umar nak tengok bagaimana sikapnya mereka. Dan kesemua mereka ni adalah pemimpin pada waktu tersebut. Pemimpin kepada umat pada ketika itu. Jadi Sayyidina Umar gembira kenapa? Karena ini yang dia inginkan daripada para pemimpin tersebut. Wa hukiya an Huzaifah al-Adawi, dihikayatkan daripada Sayyidina Huzaifah al-Adawi, annahu qala, kata beliau berkata, intalaqtu yawmal Yarmuq atlubu ibn ammi li wa ma'i shay'un min al-ma'i wa ana aqulu in kana bihi ramaqun ay baqiyatu hayah saqaituh. Aku pergi pada hari Yarmuq, ni peperangan Yarmuq, ni di Jordan. Pun saya telah sampai di tempat tersebut beberapa tahun yang dulu, ketika saya dijemput ke sana untuk baca kitab Syama'il kepada para pelajar di Jordan. Selama 2 minggu duduk di sana. Dia pun bawa saya pergi ke Yarmuq. Jadi di Yarmuq, ini pada Universiti Yarmuq, pelajar Jordan duduk di sana. Maka aku mencari anak kepada anak saudara, anak bapa saudara aku. Maksud dia apa dia? Ibnu Am, sepupu aku. Dan aku ada bawa air sedikit. Lalu aku kata, kalaulah dia masih lagi hidup, in kana bihi ramaqun, ramaq maksudnya apa dia? Baqiyatu hayah. Kalau dia masih hidup, aku akan bagi dia minum. Fa idza ana bihi, ni masa perang Yarmuq ni. Masa perang Yarmuq. Fa qultu lahu asqika fa asyara bi ra'sih. An-na'am. Maksudnya bila aku pergi dekat dia, tengok dia dah terbaring, ni dah luka parah, maka aku kata kepada sepupuku tadi, kata Huzaifatul Adawi, aku nak minum, katanya. Maka dia pun bagi isyarat na'am. Fa idza bi rajulin yaqulu
Ada seorang lagi lelaki pula duduk sebelah beliau, sedang mengaduh sakit. Fa asyara ilayya ibnu ammi an intaliq ilaihi. Anak sepupu aku tadi pula bila dengar kawan tu menjerit sakit, maka dia pula tengok lelaki tu, dia kata pergi kat dia, bagi kat dia dulu. Nah, fantalaqtu ilaihi fa idza huwa Hisham bin al-As. Aku pun pergi kepada lelaki yang mengaduh tadi, rupanya beliau adalah Hisham ibn As. Faqultu lahu asqika fa asyara an-na'am. Maka dia kata, Sayyidina Huzaifah kata, Huzaifah al-Adawi kata, aku bagi kamu minum. Dia kata ya, boleh. Fasami'a aqara yaqulu. Maka beliau mendengar orang lain pula menyebut sakit pula lagi. Fa asyara Hishamun an intaliq ilaihi faji'tuhu. Suruh pergi pula kat lelaki yang ketiga. Tengok dia tu pun lagi perlu lagi. Fa idza huwa qad mat. Bila sampai dekat lelaki yang ketiga, aku dapati dia telah mati, telah syahid. Faraja'tu ila Hisham fa idza huwa qad mat. Aku balik semula kepada Hisham, dia pun telah wafat. Wa raja'tu ila ibni ammi, dan aku balik semula kepada sepupuku, fa idza huwa qad mat, dan dia pun telah syahid pada ketika tersebut. Rahmatullah taala alaihim ajma'in. Kesemuanya tidak sempat minum. Semoga rahmat Allah taala ke atas mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Ini dalil kepada isarnya mereka, hatta ketika hampir wafat pun masih lagi fikirkan tentang orang lain. Siapa yang didik mereka ni kalau bukan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ahwal ni attiba'u sarraqah. Tabiat ini mencuri. Kita berteman dengan orang yang akhlaknya mulia, kita pun akan jadi begitu. Kita kawan dengan orang yang pekin kedekut, kita juga akan jadi pekin kedekut. Nah, tahu pekin? Pekin lagi teruk pada kedekut. Lagi teruk pada bakhil. Dia hantar kat diri dia pun dia kedekut. Dia panggil pekin. Jadi kalau kata kawan dengan orang pemurah, insya-Allah kita pun pemurah, tertiru dengan akhlaknya. Kalau kata kita berteman dengan orang yang suka dengan benda yang tak baik, kita pun mungkin akan terpengaruh dengan perkara tersebut. Kenapa? Kerana tiba'u sarraqah. Tabiat itu mencuri. Dia boleh masuk menyusup dalam akhlak kita dalam keadaan kita tak sedar. Rupanya kita dah kerah lah. Sebab tu kalau kita duduk dengan kelompok orang-orang yang lalai, dalam masa seminggu, 2 minggu, kita akan rasa kerahnya hati kita. Sebab tu. Jadi dia tak ada apa lah, tak ada syuur. Nah, sebab tu jangan selalu sangat bercampur dengan kelompok tersebut. Bukti dia senang je, masuk 3 hari kursus sebab cari duit. Balik kita jadi apa? Agak-agak. Ada pikap masa tu kita nak duduk kat tikap semayang, dia nak tahajud ni. Tak ada lah. Dia nak sale dia macam mana nak bagi mencanak naik. Nah, sebab dalam majlis tu dia duk kena taji ya, dengan dia punya orang panggil apa, moderator tu. Dia kata ni, kenapa sale jatuh? Kenapa ni kaza. Dah kali semangat semua. Tengok kucing dia pun dia nak jual. Balik rumah. Macam mana kita nak majukan kucing ni? Nak jual kucing-kucing pun nak jual. Tengok apa semua nak berniaga. Lepas 3 hari 4 hari duduk pula dengan balik kampung, duduk dengan orang kampung dia. Sembang lah kali duduk kat kedai kopi tu balik lah kali. Nah, tinggal habis mau berniaga apa? Kenapa? Kerana tabiat mencuri. Tabiat mencuri. Tapi cuba kita pergi hadir majlis ilmu, majlis zikir. Apa yang perasaan kita hadir selepas mana habis majlis ilmu? Kalau ada penuntut ilmu, dia akan rasa semangat nak jadi alim. Kalau penuntut ilmu, dia semangat nak jadi orang yang lebih baik lepas tu. Kalau tak ada perasaan tu, maksudnya dia datang tu, maksudnya tak ada apa dalam fikirannya, kosong. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaini rahimahumallahu ta'ala. Hadis yang ke-14 malam ni insya-Allah ta'ala kita akan sambung. Kita sambung dengan kitab Lawaqih Anwar Qudusiyah.